Aisyah binti Nurihudin. Nombor matrik saya 2223054. Nama saya Nur Syuhada binti Rosman. Nombor matrik saya 2223051. Nama saya Nur Arifah binti Nur Azman. Nombor matrik 222304000. Pada hari ini, kami akan membentangkan tentang kategori yang kami pilih, iaitu orang kurang upaya fizikal. Pengenalan ketidakupayaan fizikal. Ketidakupayaan fizikal dapat dijelaskan sebagai keadaan kehilangan atau kegagalan fungsi anggota tubuh badan sama ada separa atau sepenuhnya, termasuklah kehilangan tangan, kaki, jari tangan ataupun jari kaki. Ciri-ciri orang kurang upaya fizikal. Yang pertama, mereka sukar untuk imbangkan badan. Yang kedua, mereka sukar untuk menulis dan melukis. Yang ketiga, mereka kerap jatuh. Yang keempat, mereka sukar untuk angkat objek yang bersaiz kecil. Yang kelima, mereka sukar untuk berjalan, berlari dan melompat. Yang keenam, mereka sukar untuk melantun, menangkap dan membaling bola. Yang ketujuh, mereka punya pembentukan koordinasi badan dan jari adalah tidak sempurna seperti manusia lain. Punca berlakunya ketidakupayaan fizikal ada tiga. Yang pertama, faktor baka. Yang kedua, faktor kemalangan. Yang ketiga, faktor penyakit. Yang pertama, faktor baka. Baka merupakan hal yang berkaitan dengan kromosom yang membawa gen manusia. Gen manusia mempunyai ciri-ciri keturunan yang membolehkan anak lahir mendapat penyakit yang sama seperti ibu bapanya. Yang kedua, faktor kemalangan. Individu yang normal juga berisiko mengalami ketidakupayaan fizikal apabila terlibat dengan kemalangan yang serius, sehingga menyebabkan lumpuh akibat kecederaan pada tulang belakang dan kehilangan anggota badan jika terpaksa dipotong akibat kegagalan fungsinya atau dijangkiti kuman. Yang terakhir ialah faktor penyakit. Individu yang mempunyai pelbagai penyakit sehingga cenderung berlakunya kecacatan fizikal, sebagai contoh kencing manis yang merupakan jangkitan yang mampu mengundang jangkitan kuman dan perlu memotong anggota badan yang terlibat. Kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Yang pertama adalah bantuan alat tiruan dan sokongan. Bantuan yang diberikan oleh orang kurang upaya fizikal ini adalah seperti kaki palsu, tongkat tangan, cermin mata, alat pendengaran yang disyorkan oleh pegawai perubatan. Dengan adanya bantuan ini, sedikit sebanyak membantu mereka meningkatkan keupayaan untuk bergerak serta berdikari dalam mengarungi kehidupan. Yang kedua adalah bantuan allowance pekerjaan cacat, iaitu EPC. Allowance ini bertindak untuk memberi galakan orang kurang upaya untuk bekerja, hidup berdikari serta meningkatkan taraf hidup orang kurang upaya dalam masyarakat kita. Yang ketiga ialah bantuan IPTA, iaitu Institut Pengajian Tinggi Awam. Kementerian Pelajaran Malaysia di bawah Bahagian Pendidikan Khas turut menyediakan kelas khas kanak-kanak OKU dan antaranya diberikan allowance sebanyak RM150 sebulan bagi sekolah menengah dan sekolah rendah. Kemudahan yang disediakan oleh kerajaan yang terakhir ialah pengecualian bayaran perubatan. Orang kurang upaya yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat akan dikecualikan daripada apa jua bayaran perubatan di mana-mana hospital kerajaan yang ada di Malaysia. Beberapa kelebihan yang pihak kerajaan telah sediakan bagi orang-orang kurang upaya di Malaysia. Yang pertama adalah setiap pengangkutan memberikan pengurangan harga kepada pemegang kad orang kurang upaya. Yang kedua, pemegang kad orang kurang upaya juga boleh mendapatkan rawatan secara percuma khas di hospital kerajaan sahaja bagi rawatan-rawatan tertentu.
Yang ketiga, pihak kerajaan juga menyediakan bantuan kewangan kepada mereka yang mempunyai kurang upaya fizikal bagi meringankan beban kewangan mereka. Hal ini kerana kebanyakan individu yang mempunyai kurang upaya fizikal sukar untuk mendapatkan kerja yang mempunyai gaji yang baik. Kesimpulannya, perihal berkenaan orang kurang upaya seharusnya disebarkan secara lebih meluas untuk membuka mata dan juga minda masyarakat. Hal ini kerana kesedaran tentang golongan orang kurang upaya yang meluas dapat membantu pihak mereka untuk bersuara dan memberikan pendapat kepada pihak berkuasa bagi mewujudkan beberapa lagi kemudahan lain untuk membantu mereka dalam kehidupan seharian dengan lebih baik. Masalah ketidakupayaan fizikal iaitu yang pertama, cerebral palsy iaitu kecacatan otak atau kapasiti oksigen yang berkurangan ke otak berlaku semasa kelahiran dan menyebabkan gangguan kepada gerakan serta koordinasi tubuh badan. Yang kedua, kerdil iaitu seseorang yang mengalami pertumbuhan badan yang terbantut dan saiz badan lebih kecil berbanding saiz badan manusia yang normal. Yang ketiga, lumpuh iaitu kehilangan ataupun kegagalan fungsi kawasan tertentu iaitu sukar atau mustahil untuk mengawal otot.